Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, kita masih lagi dalam bab 3, sistem persamaan matematik tambahan tingkatan 4. Fokus kita pada sistem persamaan linear dalam 3 pembuli ubah. Jadi kita sambung lagi standard pembelajaran 3.1.2 menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pembuli ubah. Okey, jadi bila ada menyelesaikan, jadi kita ada kaedah bagaimana kita boleh selesaikan persamaan linear dalam 3 pembuli ubah. Sama seperti persamaan linear dalam 2 pembuli ubah, kita ada kaedah penghapusan dan lagi satu kaedah penggantian. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak gunakan kaedah penghapusan. Tengok contoh 1. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kita ada 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Saya ambil ni sebagai persamaan 1. Okey, 2x tambah y tambah 3z sama dengan sifar. Ini sebagai persamaan 2. Kemudian negatif x tambah 2y tolak 5z sama dengan 17. Ini sebagai persamaan 3. Okay. Baiklah, sebelum ni kalau kita tengok kaedah penghapusan, kita ada 2 pembuli ubah, kita ada 2 persamaan. Jadi sekarang kita ada 3 pembuli ubah, kita ada 3 persamaan. Kita akan hapuskan salah satu pembuli ubah. Baiklah. Jadi macam mana kita nak hapuskan salah satu pembuli ubah yang ada? Kita tengok. Jadi kita ambil dua persamaan. Kita pilih mana-mana 2 persamaan. Katalah saya ambil persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Saya ambil persamaan ni. Kita pilih mana-mana persamaan kan. Jadi untuk kita hapuskan salah satu pembuli ubah. Jadi saya ambil 4x tolak 3y tambah z sama dengan negatif 10. Ini adalah persamaan 1. Susun dia lah. Susun x, y dan z untuk persamaan 1 dan 2. Supaya kita mudah nampak dia punya perkali. Okey, persamaan 2 tambah y tambah 3z sama dengan 0. Ini adalah persamaan 2. Okay, jadi, kalau kita perhatikan, untuk kaedah penghapusan, kita akan hapuskan salah satu pembuli ubah. Macam mana cara kita boleh hapuskan pembuli ubah? Kita tengok perkali dia lah. Kalau kita nak hapuskan x, perkali dia mesti sama. Kalau kita nak hapuskan y, perkali dia mesti sama. Kalau kita nak hapuskan z, perkali dia mesti sama. Sekarang kita perhatikan, x perkali dia 4 dan 2. Tak sama. Y pula 3 dan 1. Z pula 1 dan 3. Jadi bila dia tak sama, kita kena samakan salah satu. Kita kena samakan perkali tersebut. Okey, macam mana kita nak samakan? Ambil yang mudah lah. Saya ambil persamaan 2. Okey, jadi saya nak hapuskan x. Okey, target saya, saya nak hapuskan x. Saya nak hapuskan x, jadi x ini 4, yang ini 4, yang ini 2. Saya tukar nak jadikan 2 ni, saya nak jadikan 4. Macam mana saya nak jadikan 4? Saya darab dengan 2 lah. Kita darab 2. Okey. Jadi persamaan 2 darab dengan 2. Persamaan 2 darab dengan 2. Okey, persamaan 2 darab 2. Sekejap, saya ketepikan sikit supaya nampak dia di sini. Persamaan 2 darab 2. Okay, apa berlaku? 2 darab 2 4x tambah dengan 1 darab 2 2y tambah dengan 3 darab 2 6z sama dengan 0 darab 2 0. Sekarang kita kata saya letak persamaan ni persamaan yang ke-4. Sebab 3 dah ada kat situ kan? Yang pertama. Okey, jadi susun balik persamaan 1 dan 4. 4x Pesan 1 tolak 3y
tambah Z sama dengan negatif 10. Ini persamaan satu kita. Okay, sekarang apa yang kita buat? Kita nak hapuskan X. Jadi X ni kita nak jadikan dia kosong. Macam mana kita nak dapatkan dia kosong? Kita ada 4. Sekejap, saya letak warna apa 4X dan 4X. Okey. Apa yang kita akan buat? Kita akan lakukan operasi. Operasi apa yang kita nak buat supaya dia jadi kosong? Kalau saya letak tanda tambah, 4 tambah 4, dia akan jadi 8X. Dia tak jadi kosong. Tak nak. Tak boleh. Jadi kita tak boleh guna tanda tambah. Padam tanda tambah. Okey, kalau saya letak tanda tolak 4X tolak 4X, dia akan jadi kosong. Kosong X. Sebab kita nak kosong kan? Okey, operasi yang kita buat ialah persamaan 4 tolak dengan persamaan 1. Okey, 4 tolak 4, kosong. 2 tolak dengan negatif 3. Ini 4. Gerak pula. 4 tolak 4, kosong. 4 tolak 4, kosong. 2 tolak dengan negatif 3. Saya tulis kat sini lah. 2Y tolak negatif 3. Oh, tu pun saya tulis dalam persamaan supaya awak nampak. Okay. 2Y tambah tolak negatif 3Y. Okey, tambah 6Z tolak dengan 6Z tolak dengan ni tambah Z kan? Positif Z. Sama dengan kosong tolak dengan negatif 10. Okey, boleh nampak Jadi maksudnya ini daripada persamaan 4 tolak persamaan 1, persamaan 4 tolak persamaan 1, persamaan 4 tolak persamaan 1. Okey, yang ini dia jadi kosong lah. 4X tolak 4X. Dia jadi kosong. Okey, kemudian kita mudahkan lagi. 2Y tolak negatif 3Y. Jadi 2Y tambah 3Y dapat 5Y. 6Z tambah negatif Z. 6Z tambah dengan tolak dia akan jadi tolak. 6Z tambah tolak Z jadi negatif tambah 5Z. Kosong tolak dengan negatif 10. Negatif jadi positif 10. Okey, ini kita ambil dia sebagai persamaan yang kelima. Dia dah tinggal 2 pemboleh ubah. Hanya ada 2 pemboleh ubah sahaja. Okey, Okey, langkah yang pertama selesai. Kita dah tinggalkan dia 2 pemboleh ubah. Sekarang kita ambil persamaan mana-mana persamaan. Tadi kita dah ambil mana-mana persamaan. Kita ambil persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 kita dah ambil. Sekarang kita ambil mana-mana persamaan yang ada persamaan 3 pula. Persamaan 3 dan persamaan. Nak ambil persamaan mana? Persamaan 3 dan persamaan. Mana yang mudah? Mana-mana pun boleh. Kita ambil persamaan 3 dan persamaan 1. Okay, saya guna persamaan 3 dan persamaan 1. Tutup dulu. Sambung balik. Persamaan 3. Persamaan 3 dan persamaan 1. Okay, persamaan 1. 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan negatif 10. Ini persamaan 1. Okey, persamaan 3, negatif X tambah 2Y tolak 5Z sama dengan 17. Ini persamaan 3. Baiklah, kita dah ada tadi persamaan 2 pemboleh ubah kita Y dan Z. Jadi kita dah hapuskan X. Persamaan 1 dan 3 pun sama.
Misi kita ialah hapuskan X. Jadi, kalau kita nak hapuskan X, kaedah yang sama, perkali dia mesti sama. Kalau tak sama, kita samakan. Jadi, yang satu 4, yang satu negatif 1. Jadi, dia mesti dapat 4 lah. Macam mana nak dapat 4? Darabkan 1 dengan 4. Okey, apa yang kita dapat 4 ialah persamaan 3. Ini persamaan 3 kan? Okey, jadi persamaan 3 darab 4. Okey, apa kita dapat? Negatif 4 darab negatif X, negatif 4X, 4 darab 2Y, 8Y, 4 darab negatif 5Z, negatif 20Z, sama dengan 17 darab 4, 68. Okey, ini persamaan berapa dah kita nak letak? Dah ada 5, sekarang persamaan 6. Banyak betul persamaan Okey, turunkan balik persamaan 1. Persamaan 1 kita akan guna balik sebab dia dah berkali, dia dah sama. Guna balik, persamaan 1 turunkan. 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan negatif 10. Ini persamaan 1. Jadi, kita susunlah X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z supaya kita mudah nak lakukan operasi. Okay, apa yang kita nak buat? Kita nak kosong. X ni kosong. Sekarang kita tengok. Okay. Negatif 4X dan 4X. Okay, operasi apa yang kita akan lakukan? Saya letakkan kotak. Okey, operasi apa? Kalau saya letak tanda tambah kat sini. Tolak 4 tambah 4 dapat kosong. Okey, jadi operasi dia ialah tambah. Persamaan 6 tambah persamaan 1. Negatif 4 ni daripada persamaan 6 kan? Ni daripada persamaan 6 ni. Negatif 4 ni dia daripada persamaan 6. Dan 4 ni pula daripada persamaan 1. 4 tambah persamaan persamaan 6 tambah persamaan 1. Okey, kita akan dapat tambah 8Y tambah 6Y, 6 persamaan 6, 8Y persamaan 1, negatif 3Y. Okey, tolak 20Z daripada persamaan 6 tambah dengan persamaan 1 tambah dengan Z sama dengan 68 tambah dengan negatif 10. Okey, 8Y, kita tulislah. Ini daripada persamaan 6 tambah persamaan 1. Ini persamaan 6 tambah persamaan 1. Sini persamaan 6, 68 tambah dengan persamaan 1. Supaya awak nampak lah. Okey, jadi apa kita dapat? 8Y tolak 3Y tinggal 5Y tolak 20 tambah Z tolak 19 Z sama dengan 68 tolak 10, 58. Okey, ini persamaan 7. Jadi selesaikan persamaan berapa? 5 dan 7 lah. Okey, kita selesaikan persamaan 5 dan persamaan 7. Pada persamaan 5, kita dah ada 2 pemboleh ubah sahaja. Sekarang kita pertimbangkan 2 persamaan tadi. Persamaan 5 dan persamaan 7. Dia hanya ada 2 pemboleh ubah sahaja. Sekarang kita hanya ada pemboleh ubah Y dan pemboleh ubah Z. Sebab apa? Sebab X kita dah hapuskan. Jadi, kita akan hapuskan lagi satu supaya kita dapat hanya ada pemboleh ubah Z dan kita boleh dapat jawapan lah nilai Z dia. Jadi, persamaan 5, 5Y tambah 5Z sama dengan 10. Persamaan 7, 5Y tolak 19Z sama dengan 58. Ini persamaan 7. Jadi, untuk kita hapuskan perkali dia, kalau perkali sama, senanglah. Kita hapuskan perkali yang
perkali yang sama. Sekarang kita pertimbangkan mana persamaan yang mana perkali yang sama. Dua-dua persamaan ni. Y perkali dia 5. Y perkali dia 5. Dan Z 5 dan 19. Jadi Y lah, kita boleh hapuskan Y. Perkali yang sama. Okey. 5Y daripada persamaan 5. Kemudian kita nak letakkan operasi apa? 5Y. Ini daripada persamaan 5. Sini persamaan 5. Sini persamaan 7. Okey, kita nak letak operasi apa? Kalau saya letak tambah 5Y tambah 5Y, dia tak akan jadi kosong. Sebab target kita apa? Kita nak hapuskan, kita nak dia kosong Y. Jadi kalau 5Y tambah 5Y, dia akan jadi 10Y. Tak dapat kosong. Jadi tambah tak boleh. Cancel. Tolak. 5Y tolak 5Y. 5 tolak 5, kosong lah. Dapat Jadi operasi kita ialah operasi tolak. Jadi persamaan 5 tolak persamaan 7. 5Y tolak 5Y, kosong. Okay, 5Z tolak dengan negatif 19Z. Sama dengan 10 tolak 58. Okey, ini persamaan 5 tolak persamaan 7. Sini persamaan 5 tolak persamaan 7. Okey. Jadi dapat apa? 5Z tolak jadi tambah 19. 5Z tambah 19Z, 24Z sama dengan 10 tolak 58, negatif 48. Okey, sekarang kita tengok kita hanya ada satu pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah Z. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat Z sama dengan kaedah macam mana nak selesaikan. Okey, cara yang mudah. Kita nak Z saja. Jadi bila kita nak Z saja, kita tak nak 24. 24 ni operasi dia ialah darab. Inverse bagi darab ialah bahagi. Jadi bahagi sebelah kiri dengan 24, bahagi sebelah kanan pun dengan 24. 24 bahagi 24, tinggal 1, dapat Z. Jadi 48 negatif 48 bagi 24, negatif 2. Okey, kita dah dapat nilai Z. Bila dah dapat nilai Z, gantikan dalam persamaan 5 atau persamaan 7 lah. Sebab persamaan 5 dan persamaan 7 hanya ada pemboleh ubah Y dan Z. Okay, jadi kita gantikan sama ada persamaan 5 atau persamaan 7. Kalau kita nak gantikan dalam persamaan 1, dia ada X. Jadi kita ganti persamaan. Gantikan Z sama dengan negatif 2 dalam persamaan. Saya ambil persamaan 5 lah. Okey. Kita dapat apa? 5Y tambah persamaan 5. 5Z sama dengan 10. Sekarang kita tak nak Z ni. Z ni nilai dia berapa? Z ni nilai dia ialah negatif 2. Jadi saya padam Z ni. Saya gantikan dengan negatif 2. Okey, 5Y. 5 darab negatif 2, negatif 10 sama dengan 10. So, 5Y sama dengan 10 tambah 10, 20. Kita nak Y, bahagi sebelah kiri dengan 5, bahagi sebelah kanan dengan 5. 5 dengan 5 boleh potong, so tinggal Y. 20 bagi 5, 4. Okey, sekarang kita dah dapat nilai Z sama dengan negatif 2, Y sama dengan 4. Kita nak dapatkan nilai X. Nak dapat nilai X, tengok balik persamaan. So, kita akan ambil balik persamaan asal kita lah. Sebab ada X, Y dan Z. Mana-mana pun boleh. Jadi, gantikan dalam persamaan yang mana? Yang mudah. Saya ambil persamaan 2. 2X tambah 4 tambah Y tambah 3Z sama dengan sifar. Okay, gantikan X. Gantikan Y
sama dengan 4 dan Z sama dengan negatif 2 dalam persamaan 2. Kenapa saya pilih persamaan 2? Sebab dia sama dengan sifar. Persamaan 2 apa dia? 2x tambah y tambah 3z sama dengan sifar. Okey, sekarang y kita nak gantikan dengan, dia bukan y lagi. Y ni ialah negatif, dia ialah 4. Z ni bukan Z lagi, dia ialah negatif 2. Jadi saya padamkan Y. Y kita ialah 4. Z kita ialah negatif 2. Kalau dah mahir, terus masukkan je pun tak ada masalah. Jadi dapat 2x tambah 4. 3 darab negatif 2, negatif 6. Sama dengan sifar. Okey, selesaikan. 2x sama dengan 4 tolak 6, tolak 2. Sama dengan sifar. So, 2x sama dengan 2 pindah sebelah, jadi 2 positif. Kita nak x, bagi x pula. Kita nak x, so bahagi dengan 2 sebelah kiri, bagi 2 sebelah kanan. 2 dengan 2 boleh potong. So, x sama dengan 2, 2, 1. Okay, jadi penyelesaian kita apa? Dia dapat x, dapat y dan dapat z. So, penyelesaian kita ialah, mana nak tulis ni? Dekat sinilah saya tulis. So, x sama dengan, oleh itu, x sama dengan 1, y sama dengan 4, dan z sama dengan negatif 2. Okey, ini kaedah penghapusan. Moga dapat membantu.